Kemudian kita pergi kepada ni. Selepas kita ada 4 jenis forces yang kita nak lukis. So kita nak lukis kat mana? Kita nak lukis dekat, kita panggil dekat free body diagram. So apa maksud free body diagram ni? Daripada satu objek, for one object, kita draw a free body diagram showing all the forces acting on the object. So ni ada satu objek. Okay. Dia bergerak ke kanan. F. So bila kita buat soalan, dia suruh buat free body diagram FBD. So kita kena label semua. Ada 4 tadi kan. Mula force, lepas tu friction, lepas tu ada normal forces and dengan weight. So ni complete free body diagram. So kalau yang sengit-sengit, kita kena resolve vector itu komponen. Yang ni kita akan buat kemudian. Lepas tu bila dah ada nilai dia berapa, baru kita apply Newton second law, lepas tu baru kita solve. Okay, yang pertama sekali sebelum kita dapat soalan ni, untuk jawab, kita kena buat free body diagram. So ni contoh objek yang flat seperti yang kita dah tengok tadi. Okay. So kita ada paksi lah sebenarnya. Ni positif Y, negatif Y. Sama macam bab sebelum ni, bab 2. So ni positif X, negatif X. So force dia apa? Ke kanan, positif F. So ni sebenarnya negatif X. Sorry, negatif F kecil. So ni negatif W sebab dia ke bawah. So ni positif N. So dalam kes ni, objek ni statik. Kita assume dia statik. So bila kita nak buat calculation, kita sebenarnya nak balancekan kan, daripada F sama dengan MA punya equation ni. So kita balance dekat X komponen. X komponen ni adalah arah ni, ke kanan dengan ke kiri. Positif X, negatif X. So F sama dengan MA tu sebenarnya basically dia adalah jumlah force. Jumlah force ni adalah yang positif tolak dengan negatif. Yang positif kita ada positif F. Kemudian kalau ikut teori vektor kita tambah semua kan. Tapi kita tambah dengan negatif F kecil sama dengan MA. So bila kita assume static box, A dia kosong lah. So M ada nilai, tapi bila dah darab kosong jadi kosong. So bila kita selesaikan equation ni, kita akan dapat F tolak F sama dengan kosong. Jadi untuk X direction, F sama dengan friction. Okay, dalam kes ni lah. So untuk Y komponen sama juga. Y komponen adalah ni, positif Y, negatif Y. Okay. So positif Y ni adalah positif N. Kemudian kita tambah dengan negatif W. Okay. Sama dengan MA. Biasanya kalau force dia ke kanan, dia objek tu tak akan bergerak ke atas ke bawah juga. Dia tak akan bergerak dekat Y direction. So dalam kes ni memang A dia kosong, confirm kosong. So dalam kes ni N tolak W sama dengan kosong. N sama dengan W. W ni adalah M darab G. Okay, mass darab gravity. So ni pun ada. Ini adalah kes yang kedua, yang mana objek tu bergerak kepada inclined plane. So kita kena tengok condong sikit lah. Okay, daripada arah yang biasa kita tengok, kiri kanan. So cara dia, kita lukis dulu objek tu dengan surface dia. Okay, kita ambil gambar ni, kita buat tempat lain. So dia punya objek dia macam ni. Ada F. So dia mesti ada friction. So dua benda ni kita boleh lukis dulu. Kemudian normal forces ni mesti the opposite direction of surface. Opposite of surface. Okay. Dan weight dia, weight objek ni dia mesti ke arah gravity.
Gravity tegak ke bawah, dia tak boleh sengit. Okay. So W kat sini. So kita tengok angle dia bagi kat mana. So angle dia dekat sini, theta. So sekarang kita kena pecahkan lah kepada ni. So sekarang kita punya paksi X dengan Y dia dah jadi sengit. Sebab force ni bergerak dia positif X. So positif X kita sengit lah, macam tu bentuk dia. So ni negatif X, positif Y, negatif Y. So sekarang negatif Y kita kosong, dia tak ada forces kan. So kita ambil force daripada weight ni. Dan cara untuk pecahkan komponen ni, komponen tu adalah dia komponen kan, dia masuk dalam ni. Komponen mesti lagi pendek daripada yang vektor punya ni. Ni kita panggil resultant vector. So bila kita pecah komponen, kecil campur kecil jadi panjang. Okay, ni cara yang betul. So jangan buat silap macam ni. Katalah ni weight ni case kita punya objek tadi. Saya selalu jumpa student dia buat vektor macam ni. Okay, theta. Nampak macam betul. Tapi bila komponen lagi besar daripada resultant ni salah. Okay, ni salah. So dia mesti lagi pendek daripada yang resultant ni, weight ni. Okay. So kita kena specify tak? So kita boleh buat force balance kalau kita nak tengok ni. So kita pecahkan dulu. Sini adalah WY. Okay, kalau kita nak tulis terus negatif pun boleh. So senang kerja kita. So dia ke bawah negatif kan. Kemudian dia ke kiri. So ni negatif WX. So WY tu apa? Negatif WY adalah W kat sini cos theta sebab dia sebelah. So negatif WX. So ni ada negatif negatif W sin theta. Dia mesti opposite. So, bila kita dah ada tu, kita kena label kat sini lah, kena senang nampak. So sini kita ada satu lagi, negatif W sin theta. Dan satu lagi dekat bawah ni kita boleh tulis. Okay, kalau nak tulis kat bawah ni boleh juga, negatif W sin theta. So bila kita buat force balance dekat X direction, so kita ada positif So kita ambil positif dulu, positif F. So tambah negatif F. Tambah lagi kat sini W sin theta. Negatif W sin theta sama dengan MA. Kalau objek ni ada acceleration, adalah nilai dia. Okay. Mass ni apa? Mass objek tu. Objek yang mana satu? Objek yang ni. Ni objek kita. Dia mesti bagi mass. So dah balance semua force dah ada. So satu lagi adalah Y direction. So Y direction yang positif adalah N. Yang bawah ni cuma ada satu je. Okay. So ni W cos theta tambah negatif W cos theta sama dengan MA. Sebab tu bila Y direction ni dia tak ada movement kat Y. So dia memang akan kosong. Bila dia bergerak dekat X, okay, X je yang ada acceleration. Y mana ada acceleration? Tak mungkin. So memang kita akan jadikan dia kosong. So N tolak W cos theta sama dengan kosong. So kadang-kadang yang normal ni kita boleh selesaikan dulu. Sebab kita dah ada mass, kita dah ada dengan gravity. Kadang-kadang kita boleh selesaikan N dulu. Okay. So yang ni kita boleh buat kemudian. So ni bentuk dia force balance. So ni ada dia punya nota. Dan sini adalah contoh dia. Draw free body diagram for figure below. So frictionless surface
Kalau tak nak tulis F pun tak apa. Frictionless surface maknanya friction dia kosong. Nak buat macam ni pun boleh, ataupun nak buat F potong pun boleh. So ni normal force, weight. Okay, kalau rough surface dia ada friction, kemudian dia ada normal forces, weight. Frictionless pulley ni nanti, so nanti kita hold dulu. Ini kita hold dulu. Kita tengok ni rough surface. So dia bergerak ke kanan. So ke kiri dia ada friction. So ni normal. So dalam kes ni jangan lupa weight ke bawah. Nanti baru kalau nak jawab baru kita pecahkan ikut komponen. So bila dia bergerak ke kanan, dia akan tarik objek ni ke kanan. So dia akan ikut sekali. Sini F besar ke kanan, F kecil ke kiri. So ni normal, weight. Okay, itu sahaja.